Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu kembali pada hari ini untuk meneruskan kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah kita teruskan pengajian kita dengan memberikan kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i khusus dalam bab menakah. Pada pertemuan yang lalu kita dah sampai tajuk, kita masuk tajuk bab mahar, bab mahar, bab mahar dan sebab-sebab wajib mahar macam mana, dan juga kita berhenti pada tajuk pada bab yang perkara yang ketiga, iaitu mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Jadi mas kahwin ini adalah satu perkara benda yang halal dan memberi manfaat. Memberi manfaat. Dia tak boleh perkara-perkara yang tidak diiktiraf oleh syarak dijadikan sebagai mas kahwin. Tidak boleh. Jadi dalam ini disebutkan sebutan mas kahwin boleh menjadi rosak disebabkan beberapa perkara. Pertama, mas kahwin yang disebut bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak, seperti arak, babi, peralatan melalaikan dan lain-lain yang dianggap sebagai bukan harta oleh syarak. Jadi bila sebut ni mas kahwin dia, kita RM300 tunai, tapi dia bagi lain dengan mas kahwinnya satu tong arak ke, ataupun 3 botol arak import yang berharga ribu-ribu, tak sah, tak boleh. Ataupun dia bagi peralatan melalaikan. Contohnya memang ada manfaat. Contohnya dengan mas kahwinnya satu set home theater, dia tu memang ada manfaat, tapi dia ke arah lebih pada melalaikan, Jadi benda tu tidak oleh syarak. Ini kerana mas kahwin yang wajib oleh syarak mestilah berbentuk harta ataupun boleh ditukarkan dengan harta. Perkara yang disebutkan di atas bukanlah benda harta dari segi syarak. Macam tadi dia kan arak ke peralatan yang melalaikan ke, jadi itu bukan kategori harta yang bermanfaat, yang diiktiraf oleh syarak. Jadi tak boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Kedua, harta yang disebutkan sebagai mas kahwin bukanlah harta miliknya, seperti dia membeli sejadah yang dirampas sebagai mas kahwin. Ambil sejadah surau buat mas kahwin. Dia curi sejadah surau buat mas kahwin. Punya terdesak lah, tengok sejadah surau tebal ribu ambil buat mas kahwin dia. Dengan mas kahwinnya selai sejadah tebal made in Turkey gitu. Tapi sejadah tu dia lebat kat surau. Itu bukan dia punya, tak boleh Ketiga, lelaki mengahwini 2 orang perempuan atau lebih dengan satu mas kahwin saja. Dia 1 orang perempuan, 1 mas kahwin. Dia tak boleh 1 dengan mas kahwin kongsi 2 Kalau 3 harta ini dah bagi 2, dah 1 seorang lagi lah. Kalau berapa pun dikahwin 4 orang serentak pun, seorang 3 harta. Dia tak boleh dengan mas kahwinnya 1000 pun 4 dia nak bagi-bagi tu. Tak pun pecah betul. Seorang 250. Kita ada cakap umur 1000, kongsi 4 orang tak boleh. Dia kena khusus. Kalau nak bagi seorang tu 1000, seorang 1000 lah. Itu lagi mudah.
kan, lagi mudah untuk dikira. Akad nikah itu sah, tetapi mas kahwinnya rosak. Nikah itu sah, tapi mas kahwin itu tak diiktiraf, rosaklah. Dan wajib membayar mahar mithil kepada semua perempuan tadi. Kena ikutlah mahar yang sepatutnya, yang telah diiktiraf oleh kawasan itu. Contoh ni kan, kalau dia kata bagi itu tapi kita tak iktiraf, contoh dalam Selangor tak iktiraf benda tu kan? Jadi dia kena ikut mahar macam Selangor ni lah. Perempuannya 300, ataupun ikut mahar, ikut selera mama dia, adik dia dan sebelah perempuan. Sama ada yang kita naurai dulu kan, sebelah bapa, sebelah ibu kan. Jadi ikut mahar mereka. Tak boleh, sebab mahar yang disebutkan tadi itu tak bermanfaat, maka mahar tadi dikira rosak. Pernikahan itu sah, tetapi mahar tadi tidak boleh diambil. Jadi dia kena ganti dengan membayar mahar mithil kepada semua perempuan tadi. Ini disebabkan dalam akad tersebut mas kahwin tidak diketahui untuk siapa. Siapa punya? Dia 300 dengan mas kahwin 300 ringgit umum dia. Seolah-olah yang ni dapat 100 setengah, yang ni dapat 100 setengah. Nak biar spesifik. Yang pertama, ni mas kahwin 300 ringgit. Yang kedua pun mas kahwin dia 300 ringgit. Biar spesifik betul kan. Yang keempatnya, seorang wali mengahwinkan seorang kanak-kanak lelaki dengan mas kahwin yang melebihi kadar mahar mithil menggunakan harta kanak-kanak tersebut, ataupun wali mengahwinkan kanak-kanak perempuan atau anak dara yang telah besar tanpa kebenarannya dengan kadar mas kahwin yang kurang daripada mahar mithil. Jadi mas kahwin itu rosak dan diwajibkan mahar mithil. Kerana wali diperintahkan melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan. Kalaulah kata mahar mithil keluarga dia, sebelah perempuan ke belah lelaki, keluarga dia memang standard mahar mithil adik dia 500. Tapi bapak dia kahwinkan yang gunakan 200. Jadi tak kena lah kan? Tak kena lah, sebab tujuan wali ni adalah untuk menjaga kebajikan pengantin tadi tu. Patutnya dia kena ikut lah sekurang-kurangnya nilaian yang sama dengan adik-beradik dia, saudara mara dia ataupun penduduk setempat kawasan tu. Ini dia buat kurang lagi. Jadi mas kahwin tu rosak dan wajib dia ikut mahar mithil tadi, kerana wali diperintahkan melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka berdua. Sedangkan tindakan dia tadi itu tak ikut bilangan, tak ikut jumlah mahar mithil tadi itu, tidak mendatangkan kebaikan kepada pengantin. Kan? Dia gunakan harta budak lelaki tadi, gunakan tak ikut mahar mithil. Jadi itu mengganggu harta budak tu. Dan perempuan ni pula dia nikahkan juga. Perempuan kecil ni dinikahkan, dia tak ikut mahar mithil tadi. Dia ikut mahar dia yang rendah daripada mahar mithil. Tak boleh, dia kena ikut balik ya. Dia kena ikutkan semula. Kelima, seorang perempuan yang cerdik dan berakal, janda atau dara, berkata kepada walinya, kahwinkan aku tanpa mas kahwin. Jadi wali pun mengahwinkannya tanpa mas kahwin, atau wali mengahwinkannya tanpa menyebut mas kahwin. Ada satu masalah kan? Kalau kata seorang tu kata dia kalau minta nikahkan dia tak ada mas kahwin, tak kisahlah perempuan tu janda ke anak dara ke, dia cakap kat bapak dia, ayah kahwinkan saya, tak nak mas kahwin. Tak payah mas kahwin, kahwin kita lah gitu kan. Jadi walinya pun kahwinkanlah tanpa mas kahwin. Atau wali kahwinannya tak lupa sebut mas kahwin, tak sebut mas kahwin berapa jumlahnya. Jadi dalam masalah ini, perempuan itu wajib diberikan mahar mithil. Dah tak tahu berapa jumlah dia kan, dia pun kata tak boleh, tapi mahar tu wajib. So dia kembali balik kena ikut mahar mithil, adik-adik dia ke, ataupun penduduk setempat dia. Ataupun senang, kalau di Selangor ni ikutlah apa yang ditetapkan oleh ni kan, pemerintah. Okay, kita ikut yang tu. Walau bagaimanapun mas kahwin itu tidak diwajibkan sebabkan akad nikah. Mas kahwin itu dia bukannya diwajibkan, dia kata sebab akad nikah, tetapi sebab apa yang berlaku lepas nikah. Apa yang berlaku lepas nikah? Apa yang berlaku? Kenduri. Ya, berlakunya persetubuhan. Itu yang wajib diberikan mas kahwin. Ya, kerana tadi itu.
Bukan pasal akad nikah tu tak, disebabkan selepas nikah tu akan berlaku persetubuhan. Jadi di situ dia kena bagi mahar tu juga. Dia tak boleh lepas tangan gitu kan. Ini kerana kerelaan perempuan tadi tu, ya. Tidak cukup mengharuskan dia disetubui. Dia kena ada satu hati tu yang dikatakan mahar kahwin tadi tu, mas kahwin tadi tu, kerana di dalamnya terkandung hak Allah SWT. Ya, kerana itu perintah dia. Sebab dalam Quran kan, dalam perintah atuhunna sulqatihinna nihlah, berikan mas kahwin tadi tu pada perempuan tadi tu kan. Jadi itu yang perintah kepada Allah tu kena ikutlah. Yang kena ikutlah. Bukan kalau kita tak nak ke, memang nikah tu sah, tetapi dia punya mahar tadi tu sebagai ganti disebabkan berlakunya persetubuhan selepas pernikahan tadi itu. Ya. Dalam masalah ini, kadar mahar misir dinilai dengan nilaian semasa akad. Nilai semasa akad biasa akad dia berapa? Kalau 300 kan? Bukan nilaian semasa persetubuhan, tak kira waktu akad. Jadi orang pelakad memang 300 kan? Kalau mahar misir konsesi nikah adik-adik semua 300. So kita kena ikut tu. Kena ikut tu ya. Jadi seseorang isteri sekiranya kes yang suami kahwin mahar hutang, kan? Isteri boleh meminta suaminya membayar mas kahwin sebelum dia disetubui. Kena bagi dulu. Isteri boleh menolak persetubuhan dengan suaminya sehingga dia membayar mas kahwin, ataupun kalau tadi kes tadi tak sebut mas kahwin, sehinggalah suami itu bayar mahar mithil pada dia. Dia boleh ada hak untuk menolak. Kan? Aku suami kau tak ada. Kalau suami bagilah mas kahwin. Kan? Ini main hutang tapi tak nak bayar lah. Kan? Nanti dah bayar bila nanti tu kan. Sebab nanti lama-lama susah lah. Nanti tak bayar lah lama-lama tu, dah lupa. Kira ada lah. Tak boleh ya, itu kira hutang. Hak isteri tu kena bagi je lah. Ya. Keenam, dalam akad ya, disyaratkan sebahagian daripada mas kahwin diserahkan pada orang lain seperti bapa atau datuk dan adik-beradiknya. Akad ini sah, tetapi mas kahwinnya rosak dan suami wajib memberi mahar pada isteri. Okey. Contohnya dia tak syarat nikah ni mas kahwinnya 1,000, tapi yang 1,000 tu nanti awak dapat mahar tu, yang lain tu bagi pada adik-beradik, pada ayah, pada apa kan. Dia tak syarat gitu. Memang boleh 1,000 tapi yang tu kena serah pada bapa kau. Tak boleh ya. Jadi nikah tu sah, tapi mas kahwin tadi rosak dan suami kena ganti juga. Mas kahwin itu mengikut kepada mahar mithil kepada isteri. Sebab mas kahwin itu memang solid untuk isteri. Dia tak ada share lah. Dia tak ada share lah. Nak tak 2,000. Macam ni hari Senin ni, kalau ada nikah ni, gelang tangan. Nak kahwin dengan orang US. Yang suaminya orang US, okey lah. Mas kahwin ni sebenarnya berapa ratus? Dalam mas kahwin, gelang tangan, sultan gelang tangan. Okey, sebut je. Sebut je lah. Jadi dia itu hak perempuan. Bila dia sebut tu, kena bagi. Dan isteri ada hak menolak sekiranya selagi suami tak bayar mahar pada dia. Sebab itu kata kalau kita sekarang ni, lepas akad nikah tu kita terus bagi. Kan? Biasanya sebab akad nikah tu memang kami akan tanya, mas kahwin ni? Mas kahwin ni dia letak depan kita. Kita sangat berapa ni? 300 ya. Payah kira juga kadang. Malu dia buat bunga kan? Dia buat bunga RM10 tu dia bubur merah-merah. Dia buat kuntung bunga kan? RM5 tu dia buat jadi daun kan? Yang RM50 tu dia di kembang-kembang dia. Dia cukup 300 cukup. Cukup. Tak kita pegang cakap dia lah kan? Kalau tak cukup kan, nak tumbuh orang juga. Bukan saja. So kita tanya betul kan? Kalau tunjuk mas kahwin, kalau kata itu mas kahwin, ada sekali tu mas kahwin ada lah, saya dah transfer Ustaz. Mau transfer? Isteri saya kata transfer lagi senang.
Dia tunjuk isi. Dia baru transfer pagi tu 1,000. Dia tunjuk asasi. Okey. Kan tu masuk nama akaun pada isteri. Dia tu naik lah tu. Kan dia dah transfer lah tu kan. Selesai. Tak ada pening-pening pada kan. Itu mana yang bawa duit banyak dia. Sampai apa? Duit pendaftaran pun dia minta akaun saya. So transfer. Dia tak bawa duit. Kan semua main transfer tu. Jadi peringatan ya, meletakkan syarat ketika akad nikah terbagi pada 3. Ya. Sekiranya orang tu letak syarat dalam akad nikah di semasa akad nikah tu, ada 3 perkara yang digariskan oleh kitab ini. Pertama, syarat yang selari dengan kehendak perkahwinan, seperti isteri mensyaratkan supaya suami memberikan nafkah kepadanya. Syarat ini tak ambil kira manakala akad nikah dan mas kahwin yang disebut bersama syarat ini sah. Kan saya letak syarat dengan perkahwinan ini, aku terima nikahnya dengan agama mas kahwin RM300 dengan syarat dia memberi nafkah pada aku. Dan nafkah tu memang datang tu. Bila sah nikah, bila berlakunya persetubuhan antara suami isteri, kewajipan nafkah tu datang tu. Dia tak perlu diletakkan sebagai syarat. Tak perlu diletakkan sebagai syarat. Dia akan terus. Memang terus dibuat oleh suami. Sebab kalau dia tak buat, maknanya dia tak ikut hendak syarat. Kan? Dia tak perlu kita letakkan syarat mesti bagi nafkah setiap bulan pada isteri tak. Memang itu tanggungjawab. Memang dah maklum dah, orang dia maklum dah. Tak perlu lagi dia tak jadikan sebagai syarat. Yang keduanya, syarat yang bertentangan dengan kehendak perkahwinan tetapi tidak mencacatkan maksud asal perkahwinan, iaitu persetubuhan. Contohnya, isteri mensyaratkan supaya suami tidak memadukannya atau tidak memberikan nafkah padanya. Akad tersebut sah kerana tidak mencacatkan maksud perkahwinan. Walau bagaimanapun syarat yang diletakkan sama ada syarat untuk isteri atau suami adalah besar. Tak boleh pakai lah. Ini ada orang buat ni. Ada orang buat. Dia buat agreement dulu. Sepanjang kahwin suami tidak boleh bermadu dengan apa benda pun. Awal-awal dia dah ikat suami. Kan? Kita pula tak ada pula. Tak syarat kan? Sebab kadang-kadang ada 2-3 kali majlis pernikahan. Perempuan ni bapak-bapak perempuan satu hal juga. Dia minta pihak lelaki baca macam satu aku janji. Kan? Aku janji bahawasanya saya akan menjaga isteri saya sebenarnya. Itu bagi saya syarat tu orang ini malari lawa. Syarat tu lawa lah. Macam orang putih punya kahwinan lah. Dia ada perjanjian tepi. Kan? Tapi kita benda yang dia buat perjanjian tu masalah dia. Dan memang terkait dengan syarat nafkah. Tapi kalau majlis agama, kalau syarat yang dia buat, memang ada orang buat gitu syarat. Ya. Kalau berlaku, maksudnya melanggar, syarat yang tu dia diterima tak di mahkamah syariah? Itu orang yang pasal. Kan? Dia tengok juga. Kalau sama-sama sign, itu sign tu kena ada syarat. Kena buat sign tu ada persetujuan sumpah. Kan? Saya pernah tu, pengantin dia minta, saya baca ni, Pak Ustaz ni, saya tak nak aku biar. Saya kerja job untuk sahkan orang ni orang nikah ni. Yang tu orang buat sendiri okey lah cari persetujuan sumpah saya tak nak tangguh. Maksudnya kalau berlaku apa-apa bukan pergi mahkamah syariah lah. Ya, mahkamah syariah lah tu. Mahkamah syariah lah. Dalam tuntutan taklid itu kiranya. Tapi benda tu tidak apa. Cara sains sendiri je. Dia tak ADHD lah. Itu style orang putih. Ada masalah dia. Saya baru ni bapak mengaji. Suruh lelaki tu baca ni tambahan untuk anak dia, ni tak boleh. Lepas tu saya tanya, Haji, ni tambahan ni, ni tambahan. Lepas tu lelaki ada bagi apa ke anak untuk anak Haji? Haji confirm kan anak Haji boleh layan dia sebagai suami betul. Tak boleh jawab lah. Haji fikir anak Haji, tapi Haji fikir ke anak Haji boleh buat cepat ke suami tak? Kenapa nak buat orang macam ni? Sedangkan taklid yang ulama fikir dalam belakang surat nikah tu lah. Ulama dah fikir, ini Haji fikir sebelum tak Haji ni fikir. Senyap dah. Tak kisahlah kau pak imam ke apa ke kan. Dia sapu dia. Kenapa nak kena buat macam ni kan?
Patut buat juga untuk ni. Suruh anak perempuan tu buat aku janji, saya akan jaga suami saya sebaik mungkin dari segi makan minum, layanannya, zahir batin semua. Kenapa haji suruh lelaki tu je baca untuk anak haji? Nanti dia macam ni dia, bapak. Sebenarnya kan? Saya rasa taklid yang di belakang tu cukup dah. Taklid tu para ulama kita dah fikir, majlis fatwa kita dah fikir, kan? Jika tak boleh, jika saya tidak memberi nafkah, kan, lebih 3 bulan, 4 bulan kemudian berturut-turut, kan, ataupun wakil atau diri saya atau wakil saya tak beri nafkah yang selayaknya padanya, ataupun saya menyakiti tubuh badannya, kan, sama mental atau fizikal pun dah cukup tu, cover habis dah tu. Kan? Yang tak madu tu tak ada cover. Yang madu tu macam tadi lah, syarat tadi tak boleh diambil kira. Iyalah, dia tambah ada Tak boleh pakai, kan? Kan? Syarat tak boleh kira. Dan itu syarat sepanjang saya tidak boleh madu. Jika sekiranya ingin berkahwin dia, suami tidaklah melepaskan saya. Dia tak syarat. Di situ nampak isteri itu tak ikhlas kahwin. Sebab kita kahwin, kita terima isteri ada syarat ya? Tak ada, tak pernah kata saya terima isteri saya ni dengan syarat dia mesti melayani saya. Tak, kita tahu dengan nafas tadi tu segala syarat tanggungjawab dah ada kepala dia. Betul tak? Dah tertanggung. Kau tak buat, kau jawab dengan Allah. Itu je. Apa nak? Ini formal secure ni. Ada jawab kepada dia. Ini formal secure je. You think yourself dia. Oh, kan? Dia seperti dia saya pun nak cakap dia lah. Patut sama-sama buat. Benda tu yang berlaku. Jadi, apa yang dikatakan dia tadi, jadi, tidak diambil kira. Tak boleh diambil kira. Manakala akad dan mas kahwin yang sebut tadi syarat tu sah. Tapi syarat dia letak tu tak dipakai. Begitu juga syarat yang bertentangan dengan kehendak perkahwinan tetapi tidak mencacatkan masuk awsal perkahwinan iaitu persetubuhan. Contohnya isteri mensyaratkan suami tidak mengadukannya, kan, dan tidak memberikan atau tidak memberikan nafkah padanya. Akad tersebut sah kerana tidak mencacatkan masuk asal perkahwinan. Walau bagaimanapun syarat itu sama ada syarat untuk isteri atau suami adalah rosak. Tak boleh. Ya. Sabda Rasulullah SAW, kullu syaratin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil. Jadi bertentangan lah. Dalam kitab Allah ada tak hukum poligami ada. Tapi dia letak syarat tak boleh. Batal. Batal lah. Ya. Mas kahwin menjadi rosak kerana syaratnya rosak. Syarat tu yang rosak tu kan, nikah tu sah ni, ya? Ini kerana keredaan terhadap mas kahwin bergantung dengan syarat. Apabila syarat rosak, maka mas kahwin tadi pun turut rosak kerana dia tidak redha dengan mas kahwin yang diberikan tanpa melaksanakan syarat yang dimukakan. Syarat dia nak bagi mas kahwin tu kena ikut cakap dia. Tak boleh kan? Tak syarat macam-macam. Dalam tu, yang ni kadang orang perempuan dia fikir, dia kahwin tu dia dah fikir dah. Kan? Patutnya kita lelaki betul, dia terang saya. Mana-mana saya jumpa lelaki pun tak pernah letakkan syarat pada isteri. Betul tak? Tapi isteri banyak letak syarat cacah. Dia tu ikut-ikut tu. Kan? Itu drama TV dia pasal satu lagi kan. Satu lagi ni. Ni. Keyakinan dia pada syariat Allah tu. Kan, keyakinan daripada syariat Allah itu yang menyebabkan dia kan. Ini tanggungjawab kita lah nak bimbing dia supaya dia sedar kan. Ketiga, syarat mencacatkan maksud asal perkahwinan iaitu persetubuhan. Contohnya dalam akad, isteri mensyaratkan agar dia tidak disetubui atau menceraikannya selepas berkahwin. Jadi perkahwinan itu terbatal. Batal tu. Kalau syarat dia letak je, saya kahwin awak tapi syarat awak tak boleh setubui saya. Batal. Dia letak perkahwinan itu terbatal kerana syarat yang diberikan menafikan maksud nikah itu sendiri. Dia kata nikah tu pasti berlaku persetubuhan. Betul tak? Jadi dia nak menafikan
maksud nikah itu sendiri. Dengan itu syarat yang diberikan membatalkan perkahwinan itu. Kalau dia tak syarat itu memang batal perkahwinan itu. Ya, kena hati-hati lah tu. Habis bab mahar, kita masuk berkaitan dengan mut'ah. Ini bukan nikah mut'ah ni, dengan salah faham. Bukan nikah mut'ah, tapi ini adalah mut'ah yang wajib diberikan kepada isteri, ya, iaitu selepas berlakunya perceraian. Jadi mut'ah ni juga iaitu pemberian, maksud dia pemberian. Jadi berbeza dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni dia bagi sahabat hati pada perempuan tu yang dinikahkan, yang kita nikahi dengan beberapa hari. Dia nikah kontrak, kan? Aku nikah dengan kau ni selama 3 hari dengan bayaran mas kabar maharnya 1,000. 3 hari je lah, habis 3 hari kita bercerai. Itu ada lagi, dia ada lagi. Masalah dia ada lagi amalan dia. Timbul pula yang baru yang terkini kan, ajaran Hadi bin Allah kan. Ada tengok video dia kan? Kan? Di statement dia pula sampai dia mengaku dia tak bagi saya personally lah kalau saya tengok tu, ini tak ada kaitan dengan ini saya dengar dia cakap tu. Lepas tu depan tu ada dia seorang di Cina kan. Semua agama ni sama dengan saya pakai Islam. Dia saya di situ dia telah memurtadkan diri dia. Tapi dah tu senang bahasa dia. Kan? Dan pengikut-pengikut dia ramai orang berat. Bila tengok video dia buat macam dia buat seolah-olah dia macam satu kosaka. Kan? Ada tengok kan video tu kan? Dekat Langkawi tu dia orang buat baru ni bulan Jun tu ada video tu tersebar. Dia buat lepasan. Jadi peserta-peserta dia pengikut-ikut dia bawa lah sekali dengan isteri dia semua kan. Waktu terima sijil ni kan, dia peluk isteri orang. Dia peluk isteri orang. Seorang-seorang dia peluk bini orang. Lepas tu dalam dia pula dia zakat kena bagi pada dia, bagi pemimpin lah. Semayang tak perlu dah. Tapi macam mana orang kita boleh terfikir. Kita kalau sampai ilmu hakikat makrifat kita dia kan, statement dia lah, ya kan? Kita mengingati Allah. Kita bukan menyembah Allah, kita mengingati Allah. Jadi tak perlu solat lagi. Itu solat kita dah sampai hak makrifat. Kita tak boleh menyembah. Kalau kita menyembah, kita syirik. Kita bukan menyembah Allah, tapi kita mengingati Allah. Memang kafir ya. Memang kafir. Kan? Dia tidak pengikut dia. Dia boleh masuk dekat ni. Selangor belum ni, tapi tapak dia dalam tapak dia. Tapi tak lama aku masak ke sini. Selangor dapat maklum area UK Perdana. Ada orang hantar saya. Dia orang yang saya kat dapat nombor bobak lagi. Dia orang tahu. Oh ni dah ada dah. Ada pengikut-pengikut dia. Orang Melayu dia. Ya. Betul dia pun memainkan seolah-olah yang hadis pasal apa yang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kan. Kita sepanjang tahun bina itu je lah yang daripada dulu untuk umum kita ceramah. Bila Isra Mi'raj, Nabi daripada Mekah ke Masjid Aqsa naik burak. Itu naik lagi, naik burak. Burak tu apa hutan? Tak pernah saya lupa. Ini burak ke burak? Dia dah memainkan. Kata saya kata tak kata laluan lah kalau saya kata di rumah Nabi kan. Alhamdulillah, hati-hati ya. Sebab dia memang ajaran sesat ni dia akan datang dengan sekali sihir. Kita akan terpegun. Kita akan ikut, jadi bodoh ikut dia. Jadi bodoh ikut. Dia kata yang malu dia buat ni tak makan daging lah. Kalau ikut dia memang tak makan daging lah. Daging tak makan, dia macam bedah-bedah tak makan. Orang Muslim kan, suami saya sejak ikut ajaran dia ni dah tak makan daging. Kalau masuk tu kena bersedekah lah dekat dia macam-macam lah kan. Macam-macam dia.
Jadi itu yang masalah dia. Ada sini saya simpan mesej orang hantar saya. Kata, ni kawan saya, dia pernah ajak saya join tapi saya menolak. Hari-hari dia akan cerita pasal Hadi bagi duit supaya saya tertarik. Saya pernah ke rumah Hadi di Setapak. Mana dia dah ada kat dia. Dia dah terisi kat dia. Waktu tu Hadi balik Malaysia. Saya ikut kawan saya hantarkan serban yang dia jahit untuk Hadi. Dekat tepi pintu bahagian masuk ke ada satu tabung tempat orang letak duit. Kawan-kawan cakap ahli-ahli akan bagi apa sahaja, termasuk ada yang letak gelang mahal, cincin mahal, hantar mahal. Tak solat dan tak berpuasa. Masa bulan puasa makan dalam dia orang rumah. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Dulu rasanya pondok itu dah kena serbu, tapi masa tu baru nak buat. Dia cerita habis lah. Dan dia cerita habisnya kan, ayah dia dah mula ikut dia kan. So dia dah tak mula dah makan itu semua bagiannya. Tu hati-hatilah kan, macam-macam dia orang ni dah mula buat. Rasanya kalau tuan-tuan pergi kat YouTube, tuan-tuan type situ ajaran sesat Hadi Minallah akan keluar. Sekarang orang tengah buat ya? Ada kat saya ni banyak, ada 2-3 versi dia punya statement. Ya. Okay, hati-hatilah ya. Kita bila sekali kita tu dia macam dia terpukau. Biasanya orang ajaran sesat ni dia akan dengan sihir sekali. Takkan orang boleh tunduk ikut ayat tu. Orang boleh tunduk ikut Nabi Melayu kan? Orang boleh ikut ni. Yang ikut ni orang koprak-koprak, orang cerdik pandai. Padahal yang Nabi tu bukan tempat kebun dia dulu, kat Zoom kan. Boleh ikut. Jadi sebab memang ciri-ciri itu memang dia akan akhir untuk sihir. Kalau tak sihir pun memang syaitan akan tunduk untuk memukaukan kita. Kita tegur ni kan. Alhamdulillah jaga-jaga lah tu ya. Okay. Pengertian mut'ah. Al-mut'ah berasal dari kalimah al-mata'. Maksudnya perkara yang menyukakan hati dan boleh dimanfaatkan. Maksud mut'ah ni di sini ialah harta yang wajib suami serahkan kepada isteri yang telah berpisah dengannya, sama ada dengan sebab talak, ceraian ataupun perpisahan lain lah. Selain daripada talak, maksudnya ada yang farah, ada yang asah kan. Jadi kalau nikah, isteri wajib dapat mahar. Kalau cerai, isteri dapat mut'ah. Iaitu yang dikatakan tadi itu ialah harta yang wajib diberikan kepada isteri setelah berpisah. Ya. Jadi siapakah yang berhak mendapat mut'ah ni? Mut'ah wajib diberikan kepada bekas isteri dalam keadaan pertama, apabila dia diceraikan selepas berlakunya persetubuhan. Dah berlaku persetubuhan, kemudian bercerai. Yang bercerai, maka wajib si isteri tadi mendapat mut'ah. Yang keduanya, isteri diceraikan sebelum disetubuhi dan mas kahwin pula tidak disebutkan semasa akad nikah. Mas kahwin tak sebut. Ya. Isteri belum disetubuhi tetapi waktu nikah tadi mas kahwin tak sebut. Jadi dia wajib juga dapat mut'ah. Yang ketiga, jika isteri dihukumkan supaya berpisah dengan suaminya, ya, perpisahan tersebut hendaklah disebabkan oleh suami, seperti dia murtad ataupun suami tadi telah meli'an isteri dia, ya, bersumpah, iaitu li'an tadi bersumpah menuduh isteri melakukan zina. Jadi perpisahan juga hendaklah berlaku selepas persetubuhan atau sebelum persetubuhan, tetapi mas kahwin tidak disebut dalamnya. Ya. Yang tiga ni dia ada berkait rapat dengan nombor 2. Berpisah tu dengan syarat puncanya daripada suami. Suami melakukan contoh suami murtad. Kan? Suami dia murtad.
Ramai lah kan. Kalau ikut ajaran Haji bin Allah tu ramai para suami yang murtad tu. Dia meyakini tak ada solat tu kan. Solat ni untuk biasa-biasa orang kita tak harap pada tempat ni kita, bila kita ingat Allah, itulah solat. Senang cerita kan. Sambil-sambil balik Allah tak ada solat. Itu makan pun buat style piramid ya. Abdul Wahab itu kan, rumah ni ada peraturan, makan ambil bau je. Kan? Betul? Kalau macam tu semua makan niat, macam tu cakap dia, Abang Haji kalau nak bersetubuh dengan isteri, niat dah. Apa buat? Tak, makan nasi pun niat. Itu pun ada orang percaya tu. Masalah dia. Ramai sangat orang kita di tengah orang. Jika isteri diceraikan sebelum persetubuhan dan mas kahwin disebut dalam akad, isteri tidak berhak mendapat mut'ah, ya. Tapi kalau isteri itu dia cerai sebelum persetubuh, tapi dalam mas kahwin dah dibagi, dia tak layak, bila diceraikan dia tak layak dapat mut'ah tadi. Ini kerana dia telah mendapat separuh daripada mas kahwin, sedangkan dia masih belum memberikan apa-apa khidmat pada suami dia. Kan? Sebab syarat mas kahwin tadi itu diberikan kerana kerelaan isteri, kan? Untuk disetujui suami dia. Jadi itu wajib bagi itu. Jadi kalau dia mas kahwin dah dapat tapi belum berlaku persetubuhan, maka dia tak boleh tuntut mut'ah. Dalam kes syariah mahkamah lah kan, kalau misalkan kes suami murtad dengan mut'ah, maksudnya mahkamah syariah masih ada hak nak tentukan denda ke apa, sebab lelaki ni dah murtad dah. Sebab dia murtad ketika dia dalam Islam. Jadi dia tak duduk. Jadi mana-mana pihak murtad tu masih lagi, maksudnya dia ikatan mahkamah syariah boleh lagi mengenakan hukuman. Misal kata dia patut bayar mut'ah. Tapi maksudnya mahkamah boleh lagi menuntut lelaki yang murtad. Sebab dia masih berlakunya tu ketika dia kahwin. Hak isteri tu ketika dia Muslim. Hak tu ketika dia Muslim. Bila dia murtad, dia kena lah. Sebab dia dah berlakunya perceraian kerana dia dah murtad tadi. Hak isteri tu kena bagi. Kalau dia apa ICW tu lagi cerita lah. Yalah, maksudnya dari segi mahkamah syariah ada untuk murtad tu memang ada ruangan untuk murtad, untuk orang, bukan orang tu murtad kan, hukuman kepada orang yang murtad kan. Cuma hukuman kita tak kuat lah. Yalah, kita tak rasa ada lagi undang-undang rekod kan. Macam mana? Undang-undang rekod. Undang-undang murtad boleh menang kes civil tu kan, nak murtad. yalah. Dia kalau Masyarakat bidang kuasa dia sikit kecil. 356 tu je lah. Nah, 3,000 3 tahun 3 penjara, 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 jabatan. Bila nak orang perjuangkan RUU apa? 355. Ya, 355 kan? 355 orang lain pula yang kesip, yang pandai, yang bukan Islam pula pandai. Satu, itu tak apalah kalau dah bukan Islam tu mana. Ini orang Islam pun pandai ngomong pasal tu. Saya tengok dalam hukum-hukum dia tak adalah sama betul dengan apa? Dengan hudud yang ini. Cuma dia bertingkatkan untuk orang kata tahap memperkasakan pertundangan dalam mahkamah syariah pun orang Islam pandai. Tak tahulah, wallahualam. Sebab di Malaysia ni undang-undang CV tu atas daripada syariah. Ya. Itu masalah. Itu masalah dia. Kan itu je berjayanya British. Berjayanya British. Dia menilaikan common law tu lebih tinggi daripada apa-apa. Mana-mana undang bertentangan dengan undang lain terbatal dengan sendirinya. Kecil lah kan. Itu matlamat dia berjajah. Sebab tanah Melayu ni memang negara Islam. Memang negara Islam. Rumpun Melayu ni memang Islam kan. Kita tak ada masa nak kata Indonesia apa-apa. Rumpun kita ni apa? Orang kata rantau Melayu, rumpun Melayu.
Indonesia, Sabah Sarawak, Filipina, Thailand semua, itu kepulauan Melayu semua. Jadi kekuatan Islam memang ada kat situ. Kalau kita tengok dalam sejarah, Islam tu memang kuat sangat kawasan Melayu. Jadi macam mana kita nak pecahkan supaya jangan jadi buat pecahkan. Pecah ini jadi Indonesia, yang dipecahkan jadi Thailand, yang dipecahkan pecah-pecah, jadi tak kuat lah Islam tu. Sedangkan zaman dulu pemerintahan utama di mana? Antara Aceh dengan Melaka untuk semua Pulauan Melayu. Betul? Bila dah pecah. Dah, ini kau bangsa Indonesia, kau bangsa ni. Tak, kita dulu semua bangsa Melayu. Satu bangsa. Keturunan ni salah, keturunan Jawa ke apa ke kan. Tapi kita memang tanah Melayu. Tanah Melayu. Sampailah ke selatan Filipina, tanah Melayu. Kawasan orang kita semua, orang Melayu kita. Memang betul-betul bahasa Melayu. Pegangan agamanya yang utama adalah Islam. Orang kata boleh katakan 90%. Kan 90% ke 80% Islam. Itu dan terkenal tanah Melayu ni bermazhab Syafi'i. Dr. Wahid bin Wahabi datang tu kemudian tu. Mana datang tiba-tiba kan. Jadi ulama-ulama hebat-hebat dulu pun di tanah Melayu ni, zaman Khalifah Utsmaniyah dulu, yang duduk di Mekah siapa? Syekh Abdul Fattah ni, orang Melayu kita ni. Syekh Sabul Samad Palembani, tu semua ulama-ulama Nusantara yang duduk di Mekah, mengajar di Mekah. Dia orang ni kan. Semua, ialah, bagus je lah kan, dekat ni jangan dia orang ada perempuan yang nampak kepentingan Islam yang filem baru ni kan, yang top macam panggung semua tu. Saya setuju filem tu, bagus. Di perempuan dia dedahkan dia tunjuk bubuknya. Maksudnya, tapi filem tu memang tak tayang lah kat overseas sini. Tak ada tayang lah kat US ke kat UK dia. Mesir? Mesir dia. Tak apa, tak waduh kan. Rasanya kat UK tak, sebab dalam tu memburukkan orang. Kan? Dia mana filem yang memburukkan negara dia orang. Kita Avenger pun masuk. Untuk Islam pun jangan tengok kan. Tapi dia orang banyak tersirat. Benda-benda situ lah. Jadi di situ yang agama, bila dia ubah jadi undang-undang, habis lah. Kita setakat tu je lah kita kuasa kita. Tak boleh nak buat apa kan. Bila ada usaha nak meningkatkan tu, ramai yang pula menentang. Yang mengucap, yang semayang, tapi kan, saya tak menyokong isu politik ni. Ini usaha memperkasakan perundangan syariah dalam negara kita sendiri. Tak kisah siapa bawa. Tapi itu elemen tu untuk menjamin orang Islam tu sendiri. Kan? Wallahualam. Kan? Azan? Azan tu ya? أشهد أن لا
Okey, dalil wajib muta'ah. Saya akan baca dalil ya. Dalil wajib memberi muta'ah kepada mereka yang telah disebut kepada mereka telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa mat'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Dan tidaklah kamu bersalah dan kamu tidak menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, sebelum kamu bercampur dengannya, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi muta'ah, iaitu pemberian sewa hati kepada mereka yang diceraikan itu, iaitu suami yang senang hendaklah memberi sewa hati itu menurut ukuran kemampuannya. Suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian sewa hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat demikian. Dan itu dalam Baqarah ayat 236, dalam surah Baqarah juga 241, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat muta'ah, yakni pemberian sewa hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib ke atas orang-orang yang bertakwa. Jadi memang kena bagi lah, ya? Ikut kemampuan. Kan tuntutan muta'ah yang paling tinggi mana tu apa ya? Saya 1 juta, 1,5 juta. Pernah kira orang soal apa?
Sarawak punya ada. Kan tuntutan berapa? 1.5 juta ke 2 juta, 3 juta. Itu juga dia kaya. Sebab dalam Quran kata, iaitu suami senang tidaklah memberi sewa hati menurut ukuran kemampuan dia. Dan kalau suami dia duit ada 100 juta, isteri minta kotak 5 juta, mahkamah bincang. Wallahualam. Kita berhenti cakap ni dulu ya. Kita masuk berkaitan dengan kadar muta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Allahumma shrah bil Qur'an wa azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana. Hasil bi akhlaqana wa nawwir qulubana wa quburana ya Allah ya Karim ya Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.